bentuk soalan yang sama, hanya saya ubah nilai, ubah dia punya keadaan situasi saja. Tapi cara nak buat tu sama, kita nak mencari Q0 iaitu harga ataupun kuantiti bagi tahun asas. Ikut sahaja jalan kerja dekat buku teks contoh 2 tu. Okey. Baca contoh tu, kamu teroka. Okey, cuba jawab soalan saya yang ini. Suruh buat tutorial tu tak ada hantar kerja, ni paksa sekarang buat semua. Yang tak dapat respon kat tadi macam tadi tu Wani dengan siapa? Safiza boleh WhatsApp cikgu. Okey, masih lagi boleh WhatsApp cikgu. Kamu tulis dalam kertas atau buku latihan anda, baik kamu buat dalam buku latihan lah sebab ini contoh. Dalam buku latihan nanti masa kamu buat ulang kaji tu boleh tengok balik. Kalau tak sempat salin soalan tu tak apa, you screenshot sahaja, nanti baru salin balik soalan tu ya. Dalam buku pelatihan tu. Teacher. Okay, yes, apa tu? Selfie, RM, ringgit Okay, ni Zafi, yes. paling sekali kalau dah dapat jawapan tu. Apa tu? Kalau dah siap dah buat dalam jawapan dalam sini tu, tak payah buat dalam pelatihan lah. Sebab ini dah ada bukti kat sini dah. Okay? Kalau siapa ni tak kan? tak dengar, cakap slow sikit, tersekat-sekat. Apa tu? Sekali semula lagi. Semula, Safi? Ya, RM tu kena tulis juga ke? Tak perlu. RM. Ini perlu. Sebab dia nak harga. Okay, calculate the price, harga. So, jawapan akhir tu mesti RM sebab dia harga kan? Kalau kuantiti tak perlu RM. Kalau dia bukan mencari harga tapi mencari kuantiti bilangan saja tu tak payah unit RM ya. Kalau dia ni adalah harga, makna kita perlu tulis unit. Boleh? Jelas? Boleh ya? Boleh. Jelas. So saya tak bagi lagi jawab, tak bagi tahu jawapan betul ke salah tu tak apa. Cuba buat dulu. Ingat yang 100.08 tu adalah indeks. So masa you masukkan nilai tu, ini adalah I ya. 108 ini I. Q1 tu nilai apa? Q1 itu adalah 2018 punya harga. Sebab ni kata 2018 berasaskan 2017 adalah 108. So ini I adalah 108.33. Q1 adalah 2,5. Sekarang nak cari Q0. Q0 tu tak ada. Nak pindah macam mana? Okay, buku teks tu ada. Tengok cara dia. Cikgu bagi 3 minit. Nampak kejap. Go through dulu. Sebab orang tak respon lagi ya. Okay, ramai lagi tak respon. 10. Ada dah hantar melalui Telegram, WhatsApp dah. Saya bagi sampai lagi 3 minit. Okay, 1, 2, 2 lah. Okay, Syafriza, you pun nak hantar cikgu melalui WhatsApp ke macam mana? Belum lagi siap tak? Belum siap lagi. Okay, tak apa. Wani punya cikgu dah tanda dah. Okay. Nak kena besarkan. Ini kecil sangat saya tak nampak. Okay, so. Okay. Tuliskan namanya setiap satu slide. So, okay. Ini besar-besar ni Talita punya kan? Betul. Tahu Talita punya. Okay. Talita guna handphone je sebab kena guna tulis jari tu baru boleh besar macam tu kan. Okay. Tulis nama. Okay, Ranjana. Cikgu dah cakap cari harga jawapan akhir tu mesti dalam RM je. Okay, Diana, cikgu dah bagi jawapan dah. Cikgu dah tanda. Okay, so I cuba go through Okay, so siapa yang respon kat sini? Okay, Selfie. Ni tu silap. Okay, kenapa salah tu? Tengok ini I ni. I adalah 108 kan? 8.33. Kita masukkan ikut dia punya rumus. I dia. Okay, lepas tu Q dia adalah 2017. Okay, 2018 iaitu nilai dia adalah RM2.5. So RM2.5 ke atas tu. Okay, RM2.5 ke atas. Lepas tu Q0 kita tak tahu. Kita tulis baik Q0. Q0 ni sebenarnya adalah 2017. You boleh tulis ke bawah ni untuk memberitahu sebenarnya kamu mencari harga untuk 2017. Okay, darab dengan 100. Okay, so macam mana kamu nak selesaikan? Kalau kamu dari sini nampak, macam mana nak pindah-pindah. Penting sikit tu sebenarnya kamu boleh buat macam ni. Buat satu-satu dulu. Pindah satu-satu. Di mana kamu pindahkan 100 ke belah sini dulu. Itu dia akan jadi 108.
Okey, 0.33 bahagi 100. Lepas tu kamu buat darab silang. Ataupun baru kamu pindahkan mana yang sepatutnya lah. RM2.50 bahagi dengan Q. Okay, kalau saya buat darab silang, saya akan jadi berapa? 108. So, I pindah sini ya. Tak cukup orang tempat dah. Kalau I pindah sini, so ini akan jadi 108.33. Okey. Lepas tu jadi apa pula? Ini adalah Q dia, 2017. Okey, sama dengan RM2.50. Okey, sama dengan RM2.50 kali 100. Maknanya 250. Terus dapat dia nilai 250. Lepas tu saya nak harga ni Q untuk 2017. So maknanya saya ambil RM2.50 bahagi dengan 100, 08.33. 250 Okey, 250 bahagi dengan ini. 108.33. Tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat harga berapa. Sebab ini harga. Di jawapan sini. Okey, so di sini silap Zafi. So ini disilap, ini salah. Kalau kamu tak nak tu, kamu boleh terus tahu ini bawa naik, ini bawa turun. Pun boleh. 2,5 bahagi 108. So ini dah terbalik. Terbalik nilai dia. Zafi nampak kesilapan? Okey, so tengok yang lain pula. So buat semula. Buat semula. Okey, ini pula. Okey, betul dah Syahira. Bagus. Okey. Kena dengar cikgu cakap tu. Ini pun silap Zafira. Okey, Zafira pun salah ya. Tadi cikgu tak terangkan. Ini dah betul di sini dah. Tapi kamu pemindahan ni salah. Kalau you nak buat ni, sebenarnya macam ni saja. Sebenarnya ini bawa naik. Ini bawa turun ke sini saja. 2,5 bahagi 108.33 kali 100. So ini kenapa jadi 893? Datang dari mana ni nilai ni? Zafira? Ada tak Zafira? Mohon respon. 893 tu nilai tu ambil dari mana? Kenapa dapat 8893 tu dari mana? Mana ada soalan saya mana ada 893? You ambil buku teks punya nilai. Zafira, cikgu suruh kamu rujuk buku teks cara dia nak buat tu. Bukan suruh ambil nilai dia. Soalan cikgu nilai lain. Tapi cara buat tu sama. Itulah cikgu nak kamu fikirkan macam mana nak selesaikan soalan ni. Nampak tak Zafira? Oh, Zafira. Zafira? Saya silap. Nak dengar tak? Ni ambil 108.83 ni. 893 tu you ambil terus daripada buku teks. Nilai buku teks tu salah ya. Okey? Ni sini RM2.50. So atas ni RM2.50 ya. Ini sini betul dah. Tapi sini dia masuk salah. Tapi sini ada markah sikit lah. Ni ada. Ni silap. Ni sekali tengok buku, sekali buat kan. Sudah pening kan? Zafira. Okey, ni Talita RM2.30 tu you kena round off dulu. Okey? Ni bukan sama dengan 100. Talita, ini kena darab 100. Okey, darab So ini RM2.31. Okey, baru tepat kena bundar dengan betul harga dia. Talita, dengar tak? Respon. Okey ke Talita? Talita ada lagi tak? Okey ya? Okey. Angkat tangan dah. Ini siapa punya? Adlin. Adlin tu tak siap lagi. Dia salah kamu buat semula. Okay, Aina. Okey, sebab ni tengok ni Talita RM2.3077 lagi kan belakang ada lagi kan. So harga kita ambil 2 tempat perpuluhan saja. So Aina, okey bagi jawapan RM2.31. Kalau harga kita ambil 2 tempat perpuluhan saja sebab kita kira macam ringgit Malaysia kan. So 2 tempat perpuluhan tak payah bagi banyak-banyak. Ingat ya, semua harga 2 tempat perpuluhan. Okey? Tak payah lebih. So Ranjana pun salah ya, Ranjana. Ini dia punya cara betul tapi jawapan salah. Tekan semula kalkulator anda, Ranjana. How you get this answer? 4333.2. 250 divide by 108.33. Tak percaya, tekan kalkulator. Ada kalkulator bersama anda semua? So tengok, okey, cikgu besarkan. Okey, 2,5. Okey, bahagi. Sorry.
Yeah, accidentally, yeah. So is it? Okay, so equal to this one times 100. Okay, 2.3077, right? So 2 ringgit 31 cent. Yeah. Okay, so when you use calculator, if you want to press one time, you maybe want 2.5. You don't use this one. This is not a fraction. You don't do like that. Sometimes students that like to do it this way. When you use calculator 570 ms2, then they will multiply by 100. So this one still okay. Dia masih lagi faham. Dia bagi ni masih faham. Dia masih dapat jawapan. Ada yang tak buat tu salah. Okay. So kalau dia bahagi, kalau operasi bahagi bukan pecahan tu, you buatlah guna bagi ni. Use this bagi. Okay. Kalau nampak melibatkan ni, selamat tu buat kurungan. 2,5 bahagi 108.33 tutup kurungan kali 100. Kalau macam dibuat tu memang 100% mesti selamat. Memang tak akan silap. Okay. Kalau apa-apa dia ada pecahan tu buat dalam kurungan. Sekali lagi nak ingatkan semua. Kalau guna calculator ni. Sebab dia sebaris sahaja dia punya dia punya mark working tu. Dia bukan macam satu lagi yang cikgu ada ni yang EX tu dia ada dua line. Paparan dia dua line tu nampak lebih kurang kesilapan. So rancana no way so mistake. Ini pun sama, round off salah, RM2.31 Tasha. Okay, cek balik Tasha. Okay, Elisa sudah betulkan ni. Okay, AM. Ini pun sama, siapa punya? Tak ada nama ni? Anis Khalisa. Okay, Khalisa punya pun sama. Okay, so satu lagi soalan. Soalan ketiga. Ni rujuk juga buku teks, muka surat 275 punya soalan contoh 3. Ini pun sama, hanya saya ubah nilai sahaja. Sebab saya dah mengajar dah bagi video semua tu, ni sekarang ni kan kamu cuba. Cikgu bagi 5 minit. Ini soalan ini panjang sikit. Ini dia dua-dua bagi indeks. Nak cari apa? Nak cari lagi indeks untuk 2 tahun lagi, tahun yang berbeza. Melibatkan 3 tahun. Okay. So dia kata dia bagi dasarkan tahun 2014. Okay, ini soalan lain sikit dah. Oops, kenapa keluar macam ni dah? Okay, berdasarkan 2014, harga dia untuk LRT punya harga, dia punya tambang adalah antara 2 tempat, ada 2 bandar. 2017 dan 2020 adalah 150 dan 187.5. So nak cari dia punya harga indeks, nak cari indeks juga tapi untuk 2020 berdasarkan 2017. Okay. So yang pertama ini adalah 2000 indeks bagi 2014. Nyatakan apakah maklumat yang diberikan dalam soalan. Okay, ini dia adalah bukan I, tulis Q. Quantity, okay, I lah betul lah. I 2014 berasaskan ni, yes. Soalan 3 ni macam soalan 2 tu ke? Tak, soalan 3 macam soalan 3 dalam buku teks. Contoh 3 dalam buku teks. Contoh 3 muka surat 275. Okay, sama aja. Ini dia bagi indeks. Dua-dua indeks nak cari juga indeks. So ini bukan guna rumus ni tapi dia ada trik sikit. Tengok cara dalam buku teks tu, dia jadikan dia persamaan serentak lepas tu bahagi. Ini adalah sama dengan 150. Indeks 2014 berasaskan tahun 2017 adalah 150. Satu lagi indeks dia adalah 2014 berasaskan 2020. Nilai dia adalah sama dengan 187.5. So dari sini tu sekarang ni soalan nak cari 2020. Dia sekarang ni nak cari I bagi 2020 berasaskan 2017. So macam mana nak tahu dapatkan 2 tahun ni? So dari sini tu kita benar nilai ni kita boleh dapat ini. Sebab ini ada melibatkan 2014, 2017 dengan 2020. Sekarang kita tak nak 2014. Nanti tengok ada dulu ni 2014. Nanti boleh potong dia boleh 2014. Ikut cara dalam buku teks muka surat 275 contoh 3.
Okay. Cikgu dah terangkan dalam video dah. Kalau siapa yang tak tengok tu, sekarang ni masalah misalnya baru nak tengok balik. Tapi sekarang ni I pun dah terang dah semula. Ada bagi tips sikit dah. Teruskan saja. So untuk macam mana dapat indeks ni kita kena ini kan nak cari indeks lah. Q1 over Q0 kali 100 akan dapat indeks kan. So ini maknanya ini dia punya kuantiti ni kali 100. Ini pun kali 100 akan dapat ini. Dah dapat ini. Okay, siapa yang hantar melalui WhatsApp tu, cikgu sedang tengok dah cikgu tengah tanda jugalah. Okay. So yang on screen tu nanti saya akan tengok juga. Laporan dan respon 7. Okay. So I bagi ni dah belajar kat ni orang ada Elisa sudah kakak mengajar ke Elisa? Guna kaedah lips tu. Your sister ni sit next to you teach you Elisa? Yes, teacher. Your sister sitting next to you, is it? Today you respond quite fast. Okay, means that your someone, your sifu is there, right? Yeah. Sister teach. Okay. Because that lips method I haven't teach. Okay, I just use a textbook one. So macam mana dengan yang lain punya? Tak tahu macam mana buat lagi. Between two towns. Okay, ni dengan type tu. Paling cepat ni Elisa. Betul ke tak ni jawapan ni Elisa? So siapa yang betul? Okay, I check. Okay. Semua dah siap lah. Ada siapa lagi yang hantar kat saya? Okay, sekejap satu lagi. Ada yang buat terbalik Okay, Wani je betul Wani. Cikgu sekarang tanda yang dalam hantar kat WhatsApp tu. Okay, so cikgu go through yang ini. Okay, Ranjana punya yang first tu. Ni silap. Kenapa silap? Sebab terbalik. Okay, kalau kenapa nak tengok tu, kalau guna cara yang dalam buku teks tu, dia yang pertama adalah apa? Yang pertama itu adalah I kan. Kita buat macam ni, I, indeks untuk 2014, berasaskan tahun 2017, okey, kali 100, saya akan dapat jawapan dia adalah 150. Okey. Kalau jawab dalam dia punya buku teks punya cara lah. Okey, untuk yang kedua, dia punya jawapan dia adalah dia bagi I dia ataupun bukan I lah, kuantiti lah sebenarnya, kuantiti bukan I. Kita katakan dia kuantiti. Q dia. Okey, I buat Q. Okey. Ini 150 adalah dia punya I. Okey, ini adalah Q dia. Q. Okey, Q kuantiti dia pada tahun ni. Satu lagi adalah Q 2014 berasaskan Q untuk tahun 2020. Okey, darab dengan 100. Nampak kan saya tulis cepat tu, dia dah hodoh dah. Okey, so sama dengan 187. Okey, 187. Okey. So macam ini kita nak buat bahagi. Ini 1, ini 2. Kalau ikut buku teks pencara kita bahagikan kedua-dua ni. Ini bahagi ni. Bahagi-bahagi ni pun 100-100 ni dah potong dah. So 150 bahagi ni 187.5. Sorry. Okey. So lepas tu kita ambil apa? 1 bahagi 2 kan. Ini bagi 2. So ini kita bahagi 2014. Okey. So dia kali dengan ini dibagi. Di Q dia bagi 2017. Okey, kalau bahagi kita akan terbalikkan. Bahagi jadi darab, ini akan jadi Q 200. Q 200 bahagi dengan Q 20 apa ni? 14, 17, lepas tu dia adalah 17 per 14 per 20 kan? So ini 14 kan? So ini akan potong dah. So maknanya kita bolehlah dapat dia punya Q 20 berasaskan Q 2017. So ini kita nak buat apa lagi? Ini akan sama dengan 150
bahagi dengan ini. Bahagi dengan 187.5. Okey. So ini kita dapat ini sama dengan ini. Tapi ini hanya kuantiti saja, kita belum lagi cari indeks. So nak dapatkan indeks, kita kena lagi kali dengan 100. Ini lepas tu kena darab dengan 100. Tekanlah kalkulator anda. Dapatlah jawapan. Okey. So mana kalkulator saya? Saya dah simpan dah kalkulator tadi. Ini betul kenapa jawapan salah ya? Memang 145 terbalik ya? Kejap. Adakah cikgu silap? Per 187.5. Terbalik lah cikgu, kejap. The price index of LRT between two towns is 2017. Sorry, terbalik. Cikgu terbalik. Sebab kenapa 2014 ada base year. Okay, base year. So terbalikkan. Maknanya 2014 kat bawah. Okay, that's why lah tadi saya terang salah. Semua ikut cikgu saja dah salah. Okay. Soalan ni based on year 2014. Maaf. So ini adalah bawah ni ada 2014. Atas tu adalah 2017. Okay ya. So silap yang salah tu. Cikgu tadi bagi info salah, kamu ikut aja. Okay. Ini pun terbalik. Ini atas adalah 2020. Q semua Q 2020. Ini bahaskan 2014. Kalau macam ini dah ubahlah. Ini dah terbalik. So ini akan jadi 187.5 bahagi dengan 150. No wonder ramai salah. Sebab cikgu tadi dah sebut salah. Okay, so ini akan jadi 2000. Okay, ini betul di sini. Sebab ini di sini salah. Salah di sini di mana dia pindah di sini ini. Ni nilai ni. Atas bawah tu apabila kamu potong tu kan. Sudah potong salah. So ini adalah 2017. Ini adalah 2014. Apabila kamu bahagi. So ini akan jadi 2014. 2020, sorry, 2020 bahagi jadi 2020 di bawah. 2020 di bawah, so ini jadi 2017 di atas. So ini terbalik terbalik. Based on year 2017. So ini akan jadi berapa tadi? 150. So akan jadi 187. Terbalik tadi. 187.5 bahagi dengan 150. Kali dengan 100. Okay. So ini kalkulator dia. So, tekan balik jawapan silap 187.5 bahagi 150. Okay, kali dengan 125. Okay, jawapan 125. Okay. So siapa yang salah tu mungkin tadi cikgu dah bagi tahu awal-awal cikgu dah silap sebutlah. Cikgu kata 2014 dekat awak ni based on year. Maknanya dia punya tahun asas ada 2014. Okay ya. So Ranjana dengan betul balik. Ni siapa punya? Tak nama, tak siap lagi. Ni pun salah lah. 80 punya salah. Oh semua dah padam masa cikgu sebut tu. Sekejap. Tengok ada yang betul tak? Ni ada betul. Okay, yang pertama tu siapa? Aina. Okay, Aina betul. Okay. Aina betul. Syahira pun silap 2014. Ini dah betul kan dah? Ni pun tak siap. Tasha pun salah. Okey, ini adalah cara lain. Okey, gimana kita panggil kaedah Bibil ataupun LIPS. Sebab dia melibatkan 4 tahun. Ini saya terangkan. So ini formula ni tak ada dalam rumus yang diberikan. Tetapi dia merupakan satu cara shortcut untuk mengira dengan lebih cepat lah. Apa yang saya hilang pula? Ni. Okey. So cara dia macam ini, rumus dia adalah C, okay, sama dengan A kali B bahagi 100. Ini rumus dia. Elisa, kakak pengajar tu lepas tu you tahu guna ke tak?
Ini rumus dia. C sama dengan A kali B kali 100. Untuk setiap tahun tu kamu mesti kena ikut susun. Daripada awal 2014, 2017, 2020. Okey. A ni adalah 2017 berasaskan 2014. Adalah nilai A. Dia tengok dia punya ini belakang tu adalah asas So ini pula 2020 depan tu asas. Okey, 2020 berasaskan 2017. Ini pula daripada 2000 sampai 14 adalah berasaskan ini. Okey. So dia punya nilai di sini. So kamu tengok kenapa 150 adalah 2014 berasaskan 2017. So ini adalah A di sini. Nilai A dia. Okay, B pula 125. Kenapa 125? Ini nanti kamu kena kira. This one you have to count. Ini tak ada kalau pada asalnya ini tak ada lagi. Ini tak ada lagi. Kita ada nilai ni C. Iaitu dia ada 2020 berasaskan 2020. So nak dapatkan B ni, so kita daripada rumus ni, kita nak dapatkan B. Ini A, B, C kan. Kita nak dapatkan B. So B akan sama dengan 100 darab C bahagi dengan A. So 100 tu adalah memang 100. Nilai C anda adalah 187.5. Lepas tu bahagi dengan A adalah 150. Maka kamu akan dapat 125. So dia baru dirikan sini. Okay, asalnya ini memang tak boleh. Tak ada. Okay, ini memang tak ada. B ni tak ada. B kamu kena carikan. Okay, itulah kamu menggunakan kaedah Bibil. Kalau melibatkan 3 tahun, semua yang kena cari indeks tu kita guna cara ini. A kali B per 100. Ini lagi mudah ke tak jadi macam tadi? Lagi mudah. Cara mana satu? Tadi. Bukan ini ya. Ini sebenarnya shortcut tau. Kamu hanya susun nilai dia saja. Itu kena bahagi-bahagi lagi. Kamu kena fahamkan, kena pindah-pindah lagi. Tak suka cara ini ya. Tapi sebenarnya ini cara paling mudah. Kamu hanya ikut, tapi susun tu mesti ikut daripada tahun apa ni paling mula tu lah. 2014. Lepas tu tengok soalan dia. Based on year 2000 ni harga base. 2017 berasaskan 2014 150. 187.5 pula adalah 2020 berasaskan tahun 2014. Ini C dia. B ni tak ada sebab soalan memang nak 2020 berasaskan 2017. So memang dia nak cari B. So daripada formula ini kita pindah jadi formula ini. Aplikasi juga. Okay. So mana-mana saja yang rasa mudah tu cara tu kamu guna cara tu lah. Cikgu hanya mengajar beberapa alternatif. Kalau rasa cara ni lebih mudah, guna cara ni. Kalau rasa cara yang dalam buku teks mudah, guna cara buku teks. Yang pentingnya kamu faham apakah kehendak soalan ya. Okay. So faham boleh yang lain? Sudah dah kaku dah? Lama sangat kelas? Dah habis dah ke? Saya punya slide. Ada siapa lagi saya tak semak lagi respon tu? Kenapa tak boleh bergerak dah? Ni, saya tak tekan lagi pointer. Ni. Okey, yang ni salah lah. Yang 80 salah, jawapan tu 125. Okey, so dah okey. Dan dah hantar kat saya tu pun saya dah betulkan bagi yang siapa yang salah ya. So ini kita panggil kaedah Bibil. Okay. So, okay. FL, thumbs. Okay, untuk tajuk hari ini, sebenarnya saya nak mengajar lagi buat solving problem. Tak sempat, masa dah 1.58. Tapi cikgu akan suruh kamu buat kerja kumpulan. So untuk ini, index number, boleh buat ke tak semua? Sekarang ni dah buat 3 soalan. Tak faham punya, tengok balik video. Yang siapa yang tak sempat tengok video tu, tengok balik. Okay. Okay, tekan thumbs anda. Kalau tak boleh respon kat guide tu, kamu boleh type ke ruangan chat. Okay. Thumbs up, horizontal ataupun thumbs down. Okay. Selepas kamu buat 3 soalan ni, rasanya dah okay ke? Okay. Awak ni dah reply. Dekat. Okay, so cikgu tengok. Masih gerak-gerak lagi ya. Yang respon tu kat mana? So latihan untuk hari ni, cikgu hari tu saya suruh buat 1, 2. Lepas tu 3, 4 sebagai kerja rumah. Okay. Tapi setakat ni memang ramai yang tak hantar lagi lah.
So cikgu nak kamu siapkan hari ini juga. By this week, saya nak tengok semua dah hantar 5 soalan. Sebab kenapa saya nak pastikan semua murid dalam kelas 4 Anggrek ni semua boleh menjawab soalan yang sama. Sebab memang mudah untuk skor. Tapi kena hati-hati sajalah masukkan nilai. Okay? So ada yang masih lagi horizontal ni, tengok satu orang saja yang respon untuk good. Sebab 5 respon je. Yang lain tu kat mana? Tak respon lagi? Sudah away ke macam mana? So untuk latihan ni memang buat soalan 1 sampai 5 lah. Okey, seterusnya cikgu nak bagi tugasan. Sebenarnya cikgu ingat tadi nak suruh, kalau sempat nak suruh kamu bincang dalam breakout room. Tapi nampak masanya tunggu kamu masa buat-buat tu sudah tak sempat. So nanti cikgu akan sharekan Jamboard, okey, link. Cikgu akan buat ada 4 kumpulan. Cikgu akan buat kumpulan 1, 2, 3 ataupun 4 kumpulan. So cikgu akan ikut kamu punya senarai nama. Okey. So senarai nama contohnya orang nama pertama Aina. Okey, saya akan ikut susunan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So tak payah pilih-pilih kasih lah. So nanti siapa kumpulan 1 semua masuk dalam kumpulan 1. Kumpulan 2 punya masuk dalam kumpulan 2. Saya bagi Jamboard tu. Soalan saya siap-siap dah bagi dalam Jamboard. Soalan tu adalah soalan buku teks sebenarnya. Adalah kamu punya menyelesaikan masalah. Okey, iaitu latihan intensif 10.1 muka surat 278. Okey, itu adalah latihan sebagai kamu assignment. Untuk kumpulan, saya akan bagilah kumpulan 1, 2, kalau tak silap 1, 3, 4, 5 kalau saya bagi soalan tu. Ada bagi siap-siap dalam Jamboard tu. Cikgu nak kamu bincang, okey, sama ada nak guna platform Telegram untuk bincang ataupun kamu nak gunakan WhatsApp untuk bincang, suka hati kamu. Hari tu Esther, saya pun buat macam tu. Saya buat sehari sebelum mereka bincang, lepas tu kelas seterusnya, masa kelas tu cikgu nak dia present. Okey. Saya bagi Jamboard tu kamu dah bagi kan, so kamu siap typekan jawapan anda kat Jamboard. Kalau kamu rasa kamu tak nak typekan kat Jamboard, kamu nak buat PowerPoint sendiri pun boleh, up to you. Okay, sebab hari tu ada satu group dia buat PowerPoint, lepas tu dia present, dia sebutlah macam mana dia dapatkan jawapan itu. Okay, Jamboard itu baiknya sebab kalau kamu tak menggunakan Telegram apa-apa tu, kamu boleh type kat Jamboard tu, kamu boleh komunikasi dekat Jamboard tu. Type ni buat macam ni ke, macam tu ke, ataupun kamu dah buat siap-siap tu, semak siapa yang betul, siapa yang salah. So pilih seorang wakil sebagai ketua untuk present pada hari Khamis ini. Okay, Khamis kita ada waktu tutorial kan, buat hari Khamis ni. Nanti saya akan share balik Google Meet lah. So 4 soalan saja, 4 group 4 soalan. Masa kelas minggu ni memang tutorial tu saya nak kamu buat presentations. Boleh faham ke? Boleh respon sekejap? Faham atau tak faham? Boleh. Boleh ya? Faham. Dan nanti cikgu akan sharekan senarai nama tu. Kamu tengoklah ikut kamu kumpulan mana. Kalau ikutkan sini tu ada satu kumpulan 3 orang tau. Sebab kamu kelas kamu 19 orang aja. Setiap kumpulan 4 orang, satu kumpulan 3 orang. Okey, nanti saya akan share dalam Telegram. Okey, kumpulan 1 dulu, Aina, Elisa, Zafira dengan Rezai. Kenapa ada 5 orang kalau ni? 1, 2, 3, 4. Dibutuhkan 1, 2, 3, 5 orang. Ada satu kumpulan 5 orang. Satu kumpulan 5 orang, satu kumpulan 4 orang saja, silap. Okey. So 1 adalah tadi yang nama cikgu kata dah. Yang kumpulan 2 Amar, Melissa, Syahira, Selfie dengan Siti Nosafia. Kumpulan 3 Anis Kalisa, Alia Dayana, Wani, Syafira dengan Talita. Kumpulan 3. Kumpulan 4 orang sajalah, Anis, Natasha, Syafriza, Ranjana dengan Shanu. Okey. So nanti cikgu akan share balik, nanti cikgu share Jamboard siap-siap. Ini kumpulan 1, kumpulan 2, kamu pilih Jamboard ikut kumpulan saja. Jangan guna Jamboard orang lain. Okey ha? So itu saja untuk kelas pada hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan kelas hari ini? Senyap aja semua ni. Okey ke tak okey ni? Okay. Lepas satu lagi, cikgu nak kamu setiap kumpulan tu fikirkan satu sorakan ataupun cheers untuk kamu punya kumpulan. Contohnya cikgu kata, kerja sangat bagus. Kamu kumpulan 4 orang tu cheers lah. Nak buat macam mana? Ikut suka hati anda. Sebab kamu tak
on-kan kamu punya kamera kan, tak nampak kamu punya pergerakan kan. Kalau nak on-kan kamera lagi bagus, kamu bergerakan. Tangan letak macam mana ke suka hati. Kalau tak, kamu jerit aja lah. Good, you are great. Ataupun you ada apa-apa yang kamu sorakan yang kamu cipta sendirilah. Up to you. Untuk sorakan ni kita akan sepanjang PDPR, kalau saya kata buat kerja kumpulan, memang kumpulan tu lah yang akan bekerjasama. Okey, sebab saya tak tahu, kadang-kadang ada yang tak tahu bagus ke lemah kan, tapi saya ikut sebenarnya nama tu fair. Okey, tak ada pilih kasih 1, 2, 3, 4, saya susun macam tu saja. Kalau ada ahli kumpulan yang tak perform, maknanya setiap kali buat kerja kumpulan pun orang tu buat saja, yang lain tu tak tanya langsung, tak buat langsung. Maklum kepada cikgu. Cikgu akan kumpulkan kamu punya prestasi untuk setiap kumpulan tu, nanti cikgu akan bagi hadiah apabila balik sekolah. Okey? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, semua dah letih dah kan? Okay, thank you very much. Okay, see you on Thursday. Bye. Thank you, Thank teacher. you. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Thank you, teacher. Okay, thank you.